Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Tuan-tuan nanti Allah, terlebih dahulu kita buka majlis kita dengan bacaan umul kitab, dan kita sedekahkan kepada kedua bapa kita, untuk nenek kita, rakan-rakan kita, dan juga guru-guru kita lah bagi menangga kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana masih lagi diberikan kelapangan kepada kita bersempena dengan cuti sambutan Ma'al Hijrah. Banyak-banyaklah kita perlu berhijrah, berhijrah daripada iman yang kurang kepada iman yang lebih kuat, daripada ilmu yang kurang kepada ilmu yang lebih mendalam dan sebagainya. Tuan-tuan mati Allah, maka salah satu daripada hijrah yang perlu kita buat adalah apa yang kita nak bincangkan pada malam ini, iaitu bersangkutan dengan halal dan haram dalam Islam. Jadi tuan-tuan mati Allah, pada malam ini merupakan kuliah pertama kita berkenaan dengan apa yang Allah haramkan dalam makanan. Dalam makanan. In fact, dalam kitab halal dan haram dalam Islam yang telah ditulis oleh Dr. Yusuf Qaradawi ini meletakkan dalam bab yang pertama, halal dan haram dalam kehidupan orang Islam, diletakkan hukum makanan dan minuman terlebih dahulu. Tapi kita belajar terbalik. Sebelum dapat beli makanan dan minuman tu, maka cari rezeki dulu. Jadi kita cek dulu, adakah carian rezeki kita, pekerjaan kita, perniagaan kita, urusan kita, transaksi kita itu sama ada terlibat tak dengan apa yang Allah haramkan. Bila dah dapat rezeki, adakah penggunaan rezeki kita, kurniaan Allah itu kita gunakan untuk yang halal ataupun yang haram. Jadi tuan-tuan mati Allah, dalam kitab ni menceritakan tentang halal dan haram dalam makanan dan minuman. Sebelum itu tuan-tuan mati Allah, diceritakan bagaimana dalam agama-agama yang lain, makanan dan minuman dalam agama-agama yang lain. Yang pertama iaitu berkenaan dengan agama Hindu Brahma. Tak jauh pun daripada kita. Hindu Brahma yang mana dia orang ni tak makan daging. Kenapa tak makan daging? Kerana kata mereka, sesungguhnya sembelihan binatang itu dikira suatu perbuatan yang buas dan kejam oleh manusia, yang dikenakan ke atas nyawa yang hidup. Jadi maksudnya dia orang tak nak makan daging. Sebab apa? Sebab kena sembelih binatang. Tak nak makan lembu kerana apa? Terpaksa sembelih lembu. Jadi sembelihan itu dikira sebagai satu perbuatan yang buas. Buas. Macam binatang buas pula. Buas dan kejam. Itu kata mereka. Sedangkan dalam ini dijawab oleh Dr. Yusuf Qaradawi, mengatakan bahawa sebenarnya apa yang Allah jadikan di muka bumi ini sebenarnya adalah untuk kegunaan manusia. Jadi lembu itu sendiri kalau kita tak makan, mati tak dia? Mati juga. So mati dia tu ada manfaat ke tak ada manfaat? Kalau mati tanpa digunakan, jadi tak ada manfaatnya. Sebab itulah kita di sekolah diajarkan anak kita duduk nyanyi apa, kata kenapa kau panggil hujan? Macam mana aku tak panggil hujan? Ular nak makan aku. Ular, ular, mengapa kau makan gatak? Macam mana aku tak makan gatak? Itu memang makanan aku. Dan dipusing habis. Kita panggil sebagai chain of food, rantaian pemakanan. Katak makan serangga. Ular makan katak. Ular siapa makan?
burung helang ke makan, oh manusia pun makan ular. Ganasnya manusia, ular pun dimakan. Exotic food katanya. Jadi itu teman-teman Allah, dan ada juga yang dijawab oleh Allah SWT. Sejak lagi kita akan tengok apa ayat Qurannya. Tapi dalam masa yang sama ditulis oleh Dr. Daniel dalam bukunya Quran Scientific. Maksudnya apa yang Allah kalam Allah tadi dalam Quran tadi mengenai sains. Jadi diceritakan dalam tu mengatakan bahawa orang yang tak makan daging ni pun dipanggil vegetarian ini pun sebenarnya ada penyakit. Penyakit apa? Saya pun tak reti nak sebutlah sainsnya penyakit apa, tapi sebabkan apa? Disebabkan mereka ni tak ada zat daripada daging. Zat-zat yang hasil pada daging tadi, maka dia ada penyakit dia. Kemudian dalam kitab ni menceritakan bagaimana orang Yahudi. Orang Yahudi ni satu kaum yang mengada-ngada. Apa yang Allah halalkan bagi mereka, tak boleh makan. Unta tak boleh makan, dia kata susu unta tak boleh minum. Padahal Allah halalkan kepada mereka. Tetapi apa yang Allah haramkan kepada mereka, mereka halalkan. Disebabkan itu, maka Allah nak menceritakan kepada kita, pada baginda Nabi SAW, bagaimana Allah menghukum orang Yahudi tadi. Kata Allah SWT dalam surah Al-An'am ayat 146. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alal ladzina hadu harramna kulli dzi zufur wa minal baqari wal ghanami harramna 'alaihim shuhumahuma illa ma hamalat zuhuruhuma awil hawaya aw ma ikhtalata bi'adh dzalika jazainahum bibaghihim wa inna lasadiqun. Dan kami haramkan atas orang Yahudi segala binatang yang berkuku. Pandai-pandai apa yang Allah halalkan dia kata haram, apa yang Allah haramkan dia kata halal. Maka Allah kata, segala binatang yang berkuku kamu tak boleh makan. Maka binatang apa yang tak ada kuku? Binatang apa yang tak ada kuku yang boleh makan? Dan dari lembu dan kambing pula kami haramkan kepada mereka lemaknya. Tak boleh makan selon stick lah, jawab dia. Tak boleh makan. Yang ada lemak tak boleh makan. Kami haramkan kepada mereka lemaknya, kecuali lemak yang ada pada belakangnya atau yang menyelaputi perkakas dalam perut. Nak makan perut, makanlah, tak ada masalah. Tapi yang lain tak boleh makan kalau ada lemak. Atau yang bercampur dengan tulang. Demikianlah kami balas mereka dengan sebab kederhakaan mereka, dan sesungguhnya kamilah yang benar. Disebabkan mengada-ngada, yang Allah haramkan dia makan, yang Allah halalkan dia kata tak boleh makan. Allah haramkan kepada mereka banyak jenis. Maka setelah Nabi Isa alaihissalam diutuskan, maka kitab Injil diturunkan. Dan kitab Injil itu tidak menghapuskan ajaran dalam kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, bahkan menyempurnakannya. Maka kata orang Yahudi, sepatutnya orang Kristian, orang Nasrani pun tak makan apa yang Allah haramkan, dan tak boleh boleh makan apa yang Allah halalkan. Tapi tuan-tuan Allah, yang berlakunya seorang ulama diorang yang bernama Paulus, Paulus. Dia mengatakan apa? Dia pinda. Kitab Injil yang Allah turunkan tadi dia pinda. Maka kata dia, sesungguhnya segala sesuatu itu tahir, iaitu bersih bagi orang yang bersih, dan apa yang memasuki mulut tidak akan menajiskan mulut itu. Jadi makan apa saja. Kalau kita apa yang melintas dekat depan tu, semua boleh makan. Apa yang melintas, anjing ke, babi ke, ataupun apa, atau pokok monyet ke, boleh makan. Sebab kata Paulus, apa yang masuk dalam mulut tu tak menajiskan mulut. Malah yang menajiskan itu ialah apa yang keluar daripadanya sahaja. Memanglah makan nasi pun keluar najis juga. Ini lagi-lagilah makan benda-benda yang kotor. Jadi kata mereka, mereka mengatakan bahawa masuk apa pun dia kata tak apa. Semuanya bersih. Bahkan yang kotor itu keluar, yang keluar daripadanya. Memanglah.
Jadi itu kata orang Nasrani. Sebab itulah mereka ni makan. Nak babi ke dia orang makan, anjing dia orang makan. Ada kawan saya seorang, dia baru dia satu masa dia baru pencen lah dulu lah cerita dulu daripada tentera. Nak kerja dia apa? Dia pergi tembak harimau. Nak dia cari harimau dalam hutan, dia tembak. Dia kata kalau dapat hidup-hidup, dia kata mahal, dia kata 30,000 seekor. Nak jual pada restoran makanan eksotik. Nak harimau pula ni makannya. Kan? Kalau yang mati dia kata tak bagi dua lah harga lebih kurang 15,000. Ini cerita lama lah, tak tahulah sekarang ni berapa puluh ribu. Nak campur GST ke tak, takut mahal lagi. Kan? Takut macam itulah. Jadi tuan-tuan mati Allah, itu orang Nasrani. Tetapi bagi Islam, dalam Islam, apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Cantiknya Islam. Kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 168, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiban ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Wahai manusia, Allah menyeru kepada seluruh manusia, nak kulu, makanlah. Jadi kenapa orang Hindu Brahma tadi tak nak makan, tak nak makan daging? Allah kata makanlah mimma fil ard, apa yang ada di bumi ini, asalkan halalan, satu halal, yang kedua tayyiban, yang baik. Jadi ini nak menunjukkan bahawa apa yang Allah halalkan bagi kita untuk makan, itu nak menandakan bahawa makanan itu baik untuk kita. Dan apa yang Allah haramkan itu adalah sebab-sebab yang tak baik untuk kita. Walaupun kadang-kadang kita tak tahu. Dan kata Allah SWT, wala tatabi'u khutuwati syaitan, dan jangan kamu ikut jejak langkah syaitan. Innahu aduwwum mubin, sungguhnya syaitan itu merupakan musuh yang nyata lagi terang bagi kamu. Sebab itulah tuan-tuan maki Allah, Nabi datuk kita Nabi Adam alaihissalam, dalam banyak-banyak makanan, minuman, buah-buahan dan sebagainya yang ada dalam syurga itu disebabkan oleh bisikan dan godaan daripada syaitan itu. Pokok khuldi juga, buah khuldi juga yang nak dimakannya. Akhirnya bila mana Allah marah tadi, Allah campakkan ke dunia. Kalau tak, berada dalam syurga lah kita. Ya Allah, Rabbi seronoknya. Tetapi apa? Sebab itulah kata Allah SWT, jangan kamu ikut jejak langkah syaitan. Dalam banyak-banyak makanan yang haram juga yang nak dimakannya. Makanlah lembu, tak nak makan babi juga. Ya Allah, Rabbi. Dalam banyak-banyak minuman, air sejuk ada, kan? Betul tak? Arak juga yang nak diminumnya. Fresh orange kan sedap, arak juga yang nak diminumnya. Itulah perangai manusia. Perangai manusia. Jadi tuan-tuan Allah, cuba kita tengok apa yang Allah haramkan dalam ayat yang seterusnya, surah Al-Baqarah 172 dan 173. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Innama harrama alaykumul maytata waddama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi lighairillah faman ittara ghayra baghin wala 'adin fala ithma alayhi innallaha ghafurur rahim. Wahai orang yang beriman, Allah pada orang beriman, kulu, makanlah min thayyibat, daripada benda-benda yang baik, rezeki yang aku bagi kepada kamu yang baik. Washkuru, bila dapat tadi, syukurlah kepada Allah. Sekiranya kamu ni benar-benar berbakti kepada Allah. Sebab itulah kepada Allah, ada seorang sahabat saya 2 kali dia pergi ke Turki. Dia dapati benda yang agak berlainan sikit dengan kita, yang sama bila mana dia nak makan, nak minum, dia baca doa macam kita lah.
Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Nak sama. Tetapi sedang dia makan tadi, nak makan makanan, pak dia mulut dan sebagainya, nak terus dia berdoa. Nah, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alna minal muslimin. Nah, terus dia berdoa. Nah, takut. Saya rasa mungkinlah dia orang takut bila dah makan tadi pun semua. Nah, kenyang, nak, oh sedapnya makanan yang dimasak ni. Nak tak sebut dalam nama Allah, yang tak ada dalam berdoa. Nak, pertama-tama kita dekat rumah, menyandar kat dinding. Oh, sedapnya mak malam ni. Nak, masak, terpenuh. Nak, cuci mak jirah ni. Jadi, takut macam tu. Jadi orang tu uji amalan dia, sedang dia makan, terus dia berdoa. Nah, cuba perhati, seorang-seorang, ada tak doa? Doa lepas makan. Lepas makan, nak cabut belah terus, nak bawa balik ke tapau ke, ataupun tak, ada tak? Doa apa ni lepas makan? Cuba perhati betul-betul. Betul juga amalan orang tu kita ni. Sebab itulah Allah mengatakan wasyukuru. Kemudian sesungguhnya apa yang diharapkan kepada kamu oleh Allah SWT ialah yang pertama memakan bangkai. Nanti apa kita kongsikan pada malam ini, apa yang dikatakan sebagai bangkai. Kemudian yang kedua wadama, iaitu darah. Yang dimaksudkan kata Imam Syafi'i adalah darah yang mengalir. Kemudian walahmal khinzir, daging babi. Imam Syafi'i mengatakan bukan saja daging babi. Babi ni tuan-tuan macam Allah, banyak manfaat dia. Daripada muncung dia, sehingga ke yang belakang sekali apa? Ekor dia, sampai ke ekor dia. Ada manfaat dia. Macam-macam tuan-tuan macam Allah. Dia buat ni dan segala-galanya. Sebab itulah bagi hari suci nak makan seekor, hati-hati. Ekor lembu ke ekor apa? Sedapnya ekor. Hati betul-betul. Kemudian apa yang disembelih selain daripada Allah, bukan kerana Allah, kerana berhala dan sebagainya. Kemudian Allah mengatakan bahawa sekiranya dalam keadaan darurat dan kita tidak melampau, maka dimaafkan, tidak ada dosa. Apa itu kita akan tengok apa yang dikatakan sebagai keadaan darurat. Macam mana darurat ini? Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Maha Mengasihi. Tuan-tuan macam Allah, maka kita akan tengok apa yang dikatakan sebagai al-maitah, bangkai. Maka dalam surah Al-Maidah ayat ketiga Allah menerangkan di antara bangkai itu, kata Allah SWT, Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bih wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihah وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّسُكِ. Kata Allah SWT, diharamkan kepada kamu memakan bangkai binatang yang tidak disembelih dan darah yang keluar mengalir dan daging babi termasuk semuanya dan binatang-binatang yang disembelih kerana yang lain daripada Allah. Dan yang pertama iaitu al-munkhaniqah. Apa yang dimaksudkan dengan al-munkhaniqah? Iaitu binatang yang mati tercekik, seperti lehernya terjerat tali pengikatnya, sehingga binatang itu mati kerana tak dapat bernafas. Contohnya kita macam Allah, kita dulu pun duk bela lembu, masa kat kampung dulu bela lembu, kita kecil bela lembu, bela kambing, bela biri-biri. Lembu ni pagi-pagi kena bagi makan. Kita tarik dia pergi kat kawasan padang rumput, dan kita pacak tadi kan. Kemudian tengah hari kena bawa dia pergi bawah teduh, letak bawah pokok. Punyalah lembu tadi kita macam Allah, bila mana letak bawah pokok tadi dia suka tawar. Dia tahu punya tawar sehinggalah terjuk dia punya ni. Bila terjuk tadi macam mana? Maka jadi buih mulut apa semua, terduk klik macam tu semua. Punyalah namanya pun lembu. Bila mana Allah tak bagi akal, dia nak masuk jari pun dia tak tahu. Kalau dia pusing tawar ke sebelah sini, dia nak pusing sini pun dia tak tahu. Jadi tuan-tuan Allah, bila mana mati tadi kerana tercekik dari
maka itu yang Allah maksudkan sebagai al-munkhaniqah, iaitu bangkai. Dan yang kedua, mauqudhah, iaitu binatang mati kerana dipukul dengan kayu atau tongkat atau sebagainya sehingga menyebabkan kematian. Contohnya kita balik kampung, untuk kita mak kita awak tolong tangkap ayam, ayam kampung ni tak sama macam ayam daging. Ayam kampung nak tangkap dia kena melibatkan satu kampung. Dan dia lari pun satu kampung. Dia boleh terbang, terbang pun boleh. Jadi nak marah punya hal, ambil kayu, elok dia tengah hari terlepak, balik. Bila balik dan terkena tengkuk dia, katakanlah nak kiok terus, mati. Maka itu dipanggil bangkai. Kemudian yang ketiga, al-mutaradiyah, iaitu binatang yang terjatuh dari tempat yang tinggi hingga menyebabkan kematian, ataupun terjatuh dalam perigi kemudian mati. Pun ini satu hal. Pun kita balik Kelantan Tori, sehari sebelum di hari raya, dia terus orang budak kata, "Mama," dia kata, tolong," dia kata, "lembu jatuh telaga." Ya Allah, lembu yang nak kurban tu jatuh telaga. Maka pergi ramai-ramai, lembu berat, ya Allah, angkat dia. Nasib baik tak sebab mati. So kalau mati kerana lemas, jatuh dalam telaga tadi, jadi itu pun dikira sebagai bangkai. Kemudian yang keempat, an-natihah, iaitu binatang yang mati kerana ditanduk oleh binatang lain sehingga mati. Tanduk, katakanlah sini 10 ekor, 10 ekor kurban itu lagi, maka tampak dekat belakang. Ada lembu yang tanduknya panjang, ada yang tak ada tanduk, makin panjang dari tanduk, sehingga mati kawan tu. Maka itu pun dikata sebagai bangkai. Ataupun dilanggar kereta, lori ataupun bas. Ini banyak berlaku, terutama kawasan-kawasan Kedah. Pernah satu masa kita balik, balik raya, raya haji, ni lepas pada Guru Musang, lepas pada Guru Musang tadi, situ kan Kedah, tengah malam, pukul 2 malam, jadi tak ada laju sangat, tak bawa dalam 160, 160 tak laju lah. Kita mundur lagi masuk ikut. Kalau normal 180, 160, normal. Kalau slow 160. Jadi tiba-tiba melintas bapa lembu, anak lembu, mak lembu. Kita break, break semua. Nak langgar siapa ni? Langgar anak. Berhenti di tepi jalan, tak tengok, mati terus. Ya Allah. Padahal ingat nak pergi ambil bodoh dah, nak sebelah yang semua, buat anak lembu. Boleh sebelah, tak ada masalah. Nak sebelah, tiba-tiba tu mati. So itu pun dikata sebagai bangkai. Siapakah yang bersalah dalam hal ini? Ustaz ke? Lembu ke yang bersalah? Ataupun tuan lembu? Siapa bersalah? Dalam undang-undang, tuan lembu. Sebab apa? Sebab dia lembu nak kena tampat, nak kena jaga, jangan membahayakan orang lain. Lembu bukannya berada di atas jalan raya, sepatutnya di kandang dia. Jadi kita pun bagi dengan kita pun 2,000 lebih. Lembu anak lembu pada tak sampai kot 2,000 lebih. Tapi tak sempat. Kalau tak boleh korban dari ekor lembu, terus masuk dalam lembu dari ekor lagi. So itulah. Kemudian yang kelima, ma'akal sabu, iaitu binatang yang diserang oleh binatang buas lalu dimakan sebahagian dagingnya hingga mati. Jadi orang Arab terutama Allah pada zaman dahulu, bila mana mereka ni bermusafir di pada pasir dan sebagainya, bila mana mereka ni terjumpa dengan sisa, mungkin ada sepuluh lagi ke, ataupun kawan tu harimau pun makan sepuluh, yang lain tu dia tinggal. Jadi binatang tadi mati, bukan kata masih hidup mati. Bila mana mati, jadi orang Arab dia makan. Orang Arab jahiliyah, maka Nabi melarang. Nabi melarang. Jadi itu teman-teman Allah kata Allah SWT tadi dalam ayat tersebut, illa ma zakaitum, kecuali yang sempat kamu sembelih sebelum mati. Katakanlah yang terjumpa dari tadi, mata klik lagi apa semua. Kalau klik itu hidup ke mati? Hidup. Bila hidup sempat kita sembelih,
sempurna sembelihannya, tak, maka ia bukan bangkai. Nah, ataupun yang terjatuh dalam telaga, turun tuyul, sembelih. Nah, ataupun yang apa-apa lagi lah yang tadi. Nah, ayam tadi pukul, baling dia semua. Nah, kaki dia lagi semua. Nah, maka kita sembelih dia sempat. Nah, maka ia bukanlah lagi bangkai. Tuan-tuan ya Allah. Jadi ada satu kajian yang dibuat oleh sebuah universiti di Jerman yang bernama University Hanover. Jadi disebabkan desakan oleh aktivis yang mengatakan bahawa penyembelihan binatang ini amat kejam kepada binatang. Nah, jadi dia nak kaji cara penyembelihan yang macam mana yang tak memberikan kesakitan kepada binatang. Nah, itu mak haji dia tengok nak makan daging korban, dia pun pergi tengok lah nak korban. Nak bila dia tengok bukan sebelah daging darah keluar macam tu, baru lembu kaki dulu apa semua nak. Kesiannya nak makan. Nak tak lama nak makan. Sebab apa kesiannya dekat lembu kena sembelih. So macam mana? Nak lembu tu sakit yang amat sangat ataupun macam mana? Jadi kajian dibuat oleh University Hanover tadi. Maka dia yang pertama dia kaji cara penyembelihan yang dilakukan oleh orang barat, iaitu mereka ni menggunakan dipanggil CBP, Captive Bolt Pistol. Dia macam pistol, dia tembak macam besi, dia tembak besi ke otak lembu tadi. Bila dia ditembak otak lembu tadi, sebelum itu dia ada alat pengukur yang dipanggil EEG. Alat pengukur tadi dia letak kepada lembu. Bila mana dia ditembak, kepala lembu tadi, otak lembu tadi berkecah. Bila mana berkecah tadi, lembu EEG merekodkan lembu tadi sakit amat sangat. Kemudian terus jantung dia terhenti. Jantung lembu tadi terhenti. Bila terhenti tadi, maksudnya dia tak pam darah tak keluar. Bila dia tak pam darah keluar tadi, apa yang berlaku? Maka di dalam kajian bertepatan dengan Dr. Zakir Naik juga pada tahun 2006, dia menyatakan bila mana penyembelihan secara macam itu, maka darah itu sebenarnya merupakan bahan antara dipanggil tempatnya berada segala penyakit. Segala penyakit berada dalam darah, iaitu toksik, racun, bakteria, virus dan sebagainya. Berada dalam darah. Jadi bila mana darah tadi tak keluar daripada lembu, darah tadi berada dalam daging lembu. Bila berada dalam daging lembu, bila manusia makan tadi, menurut laporan tersebut dia kata amat mengejutkan. Mengikut Wilhelm Schaas nama dia. Rupanya bila mana manusia makan daging lembu yang disembelih dengan yang dimatikan dengan cara macam itu, menggunakan CBP tadi, rupanya ada penyakit lembu gila. Namanya penyakit lembu gila. Bila manusia makan, penyakit manusia gila. Sebab berpindah kepada manusia. Hasil daripada menggunakan CBP tadi. Maka dia pun kaji, kenapa Islam cara menyembelih ini dia guna pisau, dan Nabi menyarankan pisaunya mesti tajam. Bila dia tajamkan pisau, jangan tajam di hadapan lembu. Anda bilang, tengok lembu dah kebal tadi, lembu kelip macam tu. Kalau sebenarnya rugi nasah dia. Ini nak potong leher aku, ini nak potong leher aku ni kot. Dia buat macam tu lah. Kan? Jadi banyak pandangannya. Jadi dia pun buat kajian. Dia letak EEG tadi, maka dia kata apa? 3 saat yang pertama. Dia kata 3 saat yang pertama, EEG tadi tidak mengesan sebarang perubahan atau reaksi dari binatang yang disembelih. Tengok apa syarat penyembelihan dalam Islam, menggunakan pisau yang tajam. Kemudian urat yang mesti diputuskan adalah urat marik. Rupanya urat marik ini adalah urat yang menyampaikan segala tindakan ataupun semua ke otak. Jadi maksudnya bila urat tadi terpotong, rupanya lembu dah tak sakit. Lembu dah tak sakit dah. Sebab urat yang menyampaikan kesakitan tadi dah tak ada. Contohnya, katakanlah ini air panas. Air panas langsung panas. Menggelegak 100 degree. Kita ambil panas. Sebab apa? Ada urat yang menyampaikan ke otak. Tapi katakanlah tangan ni kena stroke.
stroke macam mana? Tak rasa apa. Tak panas. Minum. Pun tak panas contohnya. Maksudnya apa? Sebab urat tadi yang menyampaikan ke urat tadi dah tak ada. Jadi lembu pun sama. Bila urat maris tadi dah terpotong, maka anak gigi tadi 3 saat ya. Semula nak betul tak? Ataupun daripada bawah dulu ke Nah, 2-3 kali pun tak apalah, tapi dulu macam tu lah. Nak lagi tekan macam tu. Tekan. Sejak saja 3 saat aja. Maka ada gigi mengatakan dah tak ada sakit dah. Dah tak ada sakit dah. Kemudian 3 saat berikutnya dia kata menyebabkan otak binatang terhenti dari berfungsi kerana telah putus urat darah ke otak. Jadi dan 6 saat berikutnya tiada rekod kesan binatang merasai sebarang kesakitan. Habis kenapa dia dalam lembu lembu lepas gini sakit ke? Lembu tak ada pun tak, lembu tak sakit dah pada masa tersebut. Menggelepar tadi kata apa? Disebabkan oleh kekurangan darah dalam daging. Maka yang kedua syaratnya iaitu mesti potong apa? Tak kelompok. Bila halkum tadi terpotong maksudnya bila jantung lembu tadi mengepam dengan kuat darah tadi maka dia tersebut keluar daripada laju keluar daripada halkum tadi. Jadi maksudnya bila darah tadi tak ada maka keluarlah apa yang daripada darah tadi kuman, bakteria, toksik, racun dan sebagainya. Kemudian menyebabkan daging jadi lebih segar. Bagi dalam bahasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر،
Tuan-tuan masya Allah. Jadi daging yang disembelih dengan cara Islam tadi dia jadi segar dan lembut. Nah, tapi duk tengok-tengok, nak kenapa daging import ni keras? Betul tak daging import keras? Nak daging kurban, nak baji-baji jadi, nak duduk dalam peti ais lagi semua, ada lagi, sisa koi, nak bila mana kita goreng dia lembut ke keras? Rasanya masih lagi lembut. Tapi kenapa daging import tadi keras? So macam mana cara sembelihannya? Kalau tak sempurna sembelihannya, maksudnya apa kita makan itu merupakan bangkai. Daripada kecil lagi kita makan apa? Daging merah, duk makan apa? Sup, daging dan sebagainya. Contohnya daripada daging import tadi so macam mana? Adakah daging import itu daging yang disembelih dengan cara Islam dan ia bukan bangkai, ataupun ia merupakan bangkai? Macam mana? Jadi tuan-tuan ada satu fatwa, hanya telah difatwakan oleh Hakim pada 2005. Dia mengatakan bahawa untuk diberikan lesen kepada orang yang mengimport daging daripada luar tadi, maka disyaratkan mereka ni perlu cek dekat sana bahawa penyembelihan itu merupakan cara penyembelihan mengikut Islam. Dan katanya lagi dalam muzakarah tersebut dia kata apa? Muzakarah juga memutuskan supaya keputusan ini, cara penyembelihan ini hendaklah dipatuhi sepenuhnya oleh semua pihak yang berurusan dengan pengimportan daging dari luar negara. Hanya daging sembelihan yang memenuhi syarat-syarat tersebut sahaja dibenarkan masuk ke Malaysia. Itu yang sebab dia pantau lah. Kalau tak sebab dia pantau, wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Jadi itu teman Allah. Satu lagi cara penyembelihan iaitu dengan menggunakan pisau elektronik. Petik je pak, petik. Kan ada macam lembu tadi di halau macam tu, kemudian dia masuk dalam tempat, kemudian dia lock dia kunci. Kemudian dia punya kepala ni pun terdongak macam tu. Bila tak boleh nak bergerak tadi pun semua, dia petik je switch pak dan dia kerana terputus kadang-kadang. Jadi macam mana? Apa syaratnya? Adakah mengikut cara penyembelihan Islam dan ia halal untuk kita makan? Maka muzakarah ini juga pada tahun 2000 memutuskan bahawa syaratnya kalau nak pakai pisau elektronik tadi, yang pertama pengendalinya mestilah seorang Islam yang petik switch tadi. Yang kedua mesti membaca bismillah, samalah. Yang ketiga syaratnya samalah. Butuh amal, butuh alkohol, butuh wajib nadai, butuh yang keras ni dan sebagainya, kata setengah ulama. Dan pengendali pisau tadi tak boleh buat kerja lain selagi tak sempurna sembelihannya. Pak, dia petik switch apa semua, dia boleh buat kerja lain. Tak boleh. Dia mesti sempurna sembelihannya itu, baru dia boleh buat kerja lain. Maka itu syaratnya dan diterima. Cara pisau elektronik. Tuan-tuan macam Allah. Maka cuba kita tengok beberapa perkara berkenaan dengan makanan kita. Contoh mengikut satu kuliah yang disebutkan, jadi diberi ceramah oleh dua orang ustaz yang dia memang membuat kajian dalam bidang makanan dan minuman yang haram. Tuan-tuan, maka tersebut dia kata apa? Contohnya kalau kita makan ikan keli, ikan keli percaya dia kan, ataupun ikan patin, dan ikan tersebut nak makan babi, dia beli makan babi. Contohnya aku lelaki yang di Perak tu pernah tahu bila heboh dalam satu gambar mengatakan bahawa ikan patin, ikan keli, dia tulis dalam gambar bawahnya kolam ikan, atasnya kandang babi. Segala tai-tai itu, babi itu mau masuk dalam kolam ikan, lepas tu dia mati pada kolam ikan tadi, tulang-tulang babi dan sebagainya. Dan diberi makanan usus babi. Sebab usus babi dalamnya mengandungi lebih 50% lemak. Jadi bila ikan keli, ikan patin, ikan apa lagi, tilapia, apa semua makan apa semua cepat gemuk. Sedapnya memang buat apa? Tempoyak ikan patin. Tempoyak ikan patin. Jadi boleh tak kita makan ikan yang makan babi? Sedangkan daging babi tadi adalah makin zir, dan sekali daripada babi jadi adalah haram.
Maka katanya mengikut mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali mengatakan kalau kita makan secara terus, makan terus, katakanlah bawa keluar daripada kolam, fresh, fresh daripada kilang, contohnya macam itulah, daripada kolam, kita beli itu kita makan, maka mereka mengatakan haram. Makan secara terus haram. Tapi bagaimana nak menghalalkan dia, cara nak makan ikan yang sama? Maka melalui kajian sains dan juga ulama berpendapat bahawa selepas dia dikurung kuarantin, dikurung selepas 48 jam, 2 hari, ataupun setengah ulama lain mengatakan selepas 7 hari, dan dia beri makanan yang halal, baru kita boleh makan. Jadi proses itu dipanggil istihalah. Iaitu proses mula jadi menukarkan bahan-bahan yang kotor tadi selepas beberapa hari, selepas 2 hari jadi 48 jam, ataupun 7 hari, maka dia tak ada lagi dah DNA babi tadi, ataupun segala yang babi tadi dah tak ada semua. Maka ketika itu barulah boleh dimakan. Sebab kalau tak ada rumah, ada aquarium, dia ni muka kaki yang besar, kita nak makan, memang hantu patin dan boyak, memang hantu. Sedap makan apa semua kan. Selalu kita beli daripada Pahang. Adalah yang penjual tu kita beli hidup. Walaupun dia kata daripada Pahang, tak apalah daripada Pahang, sebenarnya boleh rasa nak ikan tu daripada sungai ke daripada kolam. Kalau yang kolam tu dia hanyir, badan dia hanyir, rasa semacam itu. Tapi kalau daripada sungai dia, badan dia putih, bersih, dia nampak kemerah-merahan sikit, dia punya ekor ke, tak sirip ke, kan? Dan daging dia segar, fresh. Tapi kita pun beli hidup masuk dalam aquarium tadi. Ikan keli dari sana, dia beli masuk dia dalam basin ke dalam bagi apa semua, kena turun, tak ada lompat. Itu punya dia, macam kata suruh lompat. Lepas 2 hari baru kita makan. Sauk dia apa semua, lepas tu sedap, makan. Barulah betul-betul kita yakin bahawa benda itu dah melalui proses istihadah. Ataupun contohnya kalau nak senang lagi, katakanlah hari Jumaat, kan orang selalu baji, Pak Haji dekat belakang rumah ada pisang. Ada pisang hari Jumaat dia buat datang pisang. Dekat rumah dia tahu baju apa? Tai lembu, tai ayam, tai kambing, macam-macam tai dia tahu apa semua. Bila bawa datang ke masjid, kita pun makan. Sedapnya pisang. Ada tai ke dalam pisang? Tak ada. Biji pisang ke? Biji pisang ke tai kambing ni, contohnya. Dalam pisang ni. Ini biji pisang. Ada tai kambing tak? Tak ada. Cantiknya Allah nak buat sesuatu tadi, buat pokok, buat binatang tadi apa semua, tak ada lah. Tai lembu, baja tak lembu, tak kambing, tak ayam, tak ada. Kalau depan mata pisang pun ada tak kat situ lembu? Tak ada. So itu dipanggil istihalah. Istihalah maksudnya proses secara semula jadi dan dah tak ada langsung. Yang haram tadi apa? Najis tadi dah tak ada. Maka itu dibolehkan. Satu lagi istilah dipanggil istilah. Istilah ni macam mana? Ini minuman yang halal. Air, mineral. Ini botol arak, campur sikit. Itu dipanggil istilah. Halal ke haram? Halal ke haram? Tak mampu pun, halal ke haram? Masih haram. Sebab apa? Arak itu najis. Banyaknya haram, sikitnya pun haram. Jadi dikira sebagai najis. Itu dipanggil istilah. Bukan istihalah. Istilah mencampur dalam satu. Dia bukan proses secara semula jadi. Terima kasih Allah. Jadi binatang yang makan makanan yang haram tadi, maka bagi Nabi SAW, ataupun kita tengok, pernah satu masa kita bawa orang Bosnia pergi ke Taman Negara. Kemudian salah satu dakwah yang kita lakukan adalah kita pergi ke perkampungan orang asli.
Bila pergi sampai naik bot, pergi ke perkampungan orang asli Ulu Tembeling tadi, bila sampai tadi, dia orang pun sambut. Bila sambut tadi, ya Allah, terkejut kita sambutan orang. Sungguh seksi. Macam mana? Orang perempuan dia pakai kain sarung, tapi dia pakai macam kain pelikat. Pergi ya Allah, ustaz begini. Itu mata. Itu mata. Lepas tu main bosnya tadi, hey, what is this? No, ini is okay, this is for you people. Ini orang asli, ada kisah. Tetap mati Allah. Orang asli dia makan apa? Makanan dia orang. Apa yang terlintas di hadapan semua dia makan. Anjing dia makan tikus, dia makan biawak, dia makan buaya, dia makan. Kalau buaya tak makan dia makan buaya. Segala dia makan. Atau pokok, tupai, monyet, semua dia makan. Tu kenapa tak makan ayam? Kita tak makan ayam. Ayam makan tai dia kata. Kita tak makan ayam makan tai. Orang asli memanglah tak ada jambannya, tak ada tandasnya. Betul lah dia makan tai. Melepas makan tu, datang ayam makan. Kita paling suka untuk suka makan apa? Kita paling suka makan monyet dia kata. Monyet makan buah. Tak bersih dia kata. Ayam kita tak makan, dia makan tai dia kata. Boleh tak makan ayam yang makan tai? Boleh tak? Boleh tak makan ayam yang makan tai? Kata Nabi SAW, naha Rasulullah SAW al-akil jallalah. Nabi melarang makan binatang yang makan benda yang najis, yang kotor. Secara direct terus macam ayam tadi pun sama. Kata Ustaz tersebut, Ustaz Izhar Arif, dia buat kajian dalam PhD dia dan mengatakan apa, ayam pun sama, kena tunggu 48 jam dan jangan bagi ayam makan tai baru boleh makan. Tu makan rosak apa semua, tangkap dia tu boleh. Tak boleh. Tak boleh. Sebab proses istihadah tadi, sudah jadi tadi tak berlaku lagi. Belum lagi berlaku. Selepas 48 jam atau setengah ulama mengatakan 7 hari baru boleh makan. Baru boleh makan. Tuan-tuan mati Allah, satu masa bila dia nak buat kajian tadi, ini bersama dengan Ustaz Nur Hisham lah, dia cerita. Dia kata dia bersama dengan Jakim, dia pergi buat checking. Checking tempat penyembelihan ayam yang ada tanda halal Jakim. Dia tak sebutlah dekat mana. Bila dia pergi tadi, tuan-tuan mati Allah, terkejut dia tengok yang Melayunya dalam cetak organisasinya seorang saja chairman dekat lah, yang lain semua Cina. Itu ada tanda halal. Penyembelihnya okey lah, Islam lah. Tetapi ada seorang tu asuh. Cina tu. Asuh tu bila dia ditanya, Ustaz kata bila dia tanya dia, asuh buat apa asuh? Saya checking lah itu ayam sama ada sembelihnya syah ke tak syah. Syah ke tak syah. Macam mana asuh tahu syah ke tak syah? Itu ulat, dia kata tak ada putus lah, dia kata. Satu hari berapa banyak asuh itu orang sembelih? Satu hari 12,000 ekor. Berapa ekor tak syah punya asuh? Dia kata banyak juga. 60-70 ekor yang disembelih adalah seekor tak syah, dia kata. 60-70 ekor ayam yang disembelih seekor tak syah. Kalau 12,000 satu hari, kemana ayam tersebut? Maka pegawai Jakim tersebut dia kata, kita pun tak cek hari-hari katanya. Dan kita pun tak cek 12,000 ekor. Kita cek setengah-setengah separuh-separuh je. Masa nak bagi lesen, kita cek nampak halal semua, kita bagi lesen. Lepas pada tu tak dapat diceknya, kadang-kadang saja dicek. Itu yang halal. Kemudian dia pergi serbu satu tempat penyembelihan ayam yang tak ada tanda halal Jakim. Dia tak sebutlah kat mana, tapi dia sebut sekitar Cokit, dia kata. Dia kata sekitar, tapi tak tahu lah yang mana satu sekitar Cokit. Bila dia serbu tu masuk dia kepung, sebab tak ada halal ni, haram ni. Bila dia kepung tempat penyembelihan tadi, bila masuk bertempian lagi. Ayam yang lari ke orang yang lari? Orang yang lari.
Nah, ayam senyum. Nah, orang yang bertemian lagi, maka dapatlah tangkap penyembelihnya. Nah, dia tak dapat lagi. Nah, bila ditanya, nah, kamu Islam ke? Saya Islam. Cuba mengucap, saya Islam. Saya suruh mengucap, saya Islam. Ya Allah Rabbi. Nak katanya Islam, mengucap pun tak pandai. Nah, patut sebenarnya. Nah, soal, bila dia ditanya, kemana kamu supply ni ayam ni? Nah, dia kata itulah restoran itu lah. Restoran sekitar. Sekitar. Nah, so apa yang dijamu, apa yang diberi makan, adalah bangkai. Bangkai. Nah, bangkai dari firman Allah disebutkan oleh Syekh Al-Marawi. Dia kata kalau kita makan bangkai, maka dia memberi tabiat kepada kita. Nah, tabiat binatang tadi akan ada pengaruhnya. Satu, yang kedua merosakkan otak kita. Di antaranya merosakkan otak kita. Sebab kita makan benda yang najis. Nah, bangkai. Jadi kita termasuk Allah. Macam itulah. Tak boleh nak awal kita ambil pokok dalam boleh berjalan ataupun satu soalan ke kalau nak tanya kita sentuh makji sikit lah satu nak orang perempuan ni lah maklum lah kan nak dia selalu nak cantik betul tak selalu nak cantik kalau nak abadi cuba sebut nak walaupun umur dah 50-an nak 60-an cuba balik nak Yuni tak cantik nak merajuk dia sentiasa nak cantik. Maklumlah 20-an memang mengancam, 30-an macam-macam, 40-an terasa terancam, 50-an tajam. Nah, jadi 50-an nakkan cantik. Nah, maka setengahnya nak dicocok botox, botox, botox kan. Cucuk botox. Boleh kita cucuk botox. Tetap macam Allah. Maka fatwa mengatakan cucuk botox itu haram sebab kandungan dalam botox itu adalah enzim daripada babi. Dan botox ni dia tak boleh cucuk sekali. Dia berkala. Selalu boleh cucuk. Kalau tak cucuk, mana kedua balik. Dah tak cam balik. Dia macam tu. Maka tuan-tuan Allah tengok fatwa Hakim itu barangan, makanan dan minuman diproses melalui kaedah bioteknologi DNA khinzir dia kata. Nah, kita tak nak sebut khinzir sebab bunyi dia macam tak habis. Kalau sebut habis nampaklah geli gelemahnya apa semua nak makan apa semua kan. Dia kata khinzir adalah bercanggah dengan syarak dan hukumnya haram. Penggunaan bioteknologi DNA khinzir dalam perprosesan barangan makanan dan minuman belum lagi sampai ke tahap yang boleh dikatakan darurat kerana masih ada pilihan bahan yang lain. Banyak lagi, lemak lembu ke lemak kambing ke lemak unta ke dan sebagainya, banyak lagi. Kenapa nak ambil babi? Itulah yang Allah haramkan itu juga hanya pada hayat lain itu banyak lagi. Kolagen, maji, kolagen boleh tak? Kolagen, kolagen boleh dimakan, ada kadang-kadang boleh dicucuk. Contohnya tak punya hidung. Kemik ke kepek, kalau tak main kepek. Kemik ke kemancur, kemik kan. Sebab tak sama macam hidung Syahrukh Khan. Nak punya handsome, nak pergi cucuk kolagen jadi handsome, boleh sangkut hina. Halal ke haram? Jadi guideline-nya, panduannya adalah kolagen dibenarkan selagi kandungan kolagen tidak ada bahan yang haram. Yang kedua, tidak ada bahan yang darurat memudaratkan manusia. Yang ketiga, tidak mengubah kejadian Allah. Allah jadi dah macam dia dah handsome ke main dah kan. Tapi bini baru seorang lah kan. Jadi dah handsome nak ubah lagi, nak macam Syahrukh Khan, Salman Khan, ataupun Mak Haji dagunya tak macam Angelina Jolie. Jadi tak ke depan. Pergi cucuk kolagen, jadi panjang ke depan. Tak boleh, haram, ubah.
Nak, tapi kalau makan ataupun cucuk pun tak apa. Nak, asalkan jangan mengubah. Nak awet muda, awet tua ke awet nak, tak apa, tak ada masalah. Nak, tapi jangan mengubah saja. Memberi kesihatan ke segala, tak ada masalah. Apa yang berlaku, dia disebutkan oleh Ustaz Zahan, dia kata apa? Satu masa kawan tu nak, dia kata nak bibir dia seksi. Nak bibir dia tak seksi. Kadang ada bibir yang orang yang tak ada bibir dia kan, perempuan tak ada bibir di dalam. Jadi dia tak seksi kan. Jadi dia tak seksi macam Angelina Jolie, bibirnya ke depan sikit. Dia pergi cucuk. Pergi cucuk apa ni? Collagen tadi. Bila dia cucuk, tuan-tuan ya Allah, terlebih tebal. Jadi tebal. Jadi macam orang Afrika. Halo baby. Sudah. Kan? Padang muka. Tak boleh ni balik. Kan? Mengubah kejadian Allah, maka tak dibenarkan. Tak dibenarkan. Jadi itu teman Allah banyak lagi lah. Sekarang nak tanya boleh kali aku. Lagi banyak. Ini baru bab pertama dalam bab makanan. Banyak lagi. Sebab itulah berhati-hati. Nak sensitif. SMM boleh nak sebut ada satu benda lagi. Kita bagi gaya tadi. Tak punya hati ni dia buat kek. Dia buat roti, buat kek. Jadi dulu dia buat dia baru. Jadi roti dia ni tak boleh nak komplit bersaing dengan roti Cina. Dia baru pada masa itu ada lebih daripada 80 kilo roti Cina. Dia kilo roti dia bakar. Jadi roti dia 3 hari berbulat. Kawan tu punya roti tak seminggu pun tak kurus. Jadi bila ditanya, kenapa roti Cina boleh sampai boleh tahan lama? Katanya mereka memasukkan wine. Agak ada 3 jenis: beer, wine, liquor. Nanti kita baca agak. Jadi wine ni dibuat daripada perahan buah-buahan tadi, memabukkan dan dimasukkan dalam roti. Jadi roti jadi lebih lembut dan lebih tahan lama. Mengejutkan. Sebab ini saya tak pernah tanya. Ini first hand information sebab dia buat kek, dia jadi kilang kek. Agak kelihatan dalam buku. Dia kata kek yang kita beli pada China untuk nak sambung roti itu fruit cake, kek buah. Kek buah kalau beli kat kedai China dia kata dia bersinar. Buah tadi bersinar. Kan, buah tadi sebenarnya tak bersinar. Kan, nampak dia fresh. Tapi yang kedai Cina punya dia kata bersinar, nampak. Bersinar segar apa semua. Itulah wine. Oh gitu. Mari beli untuk anak. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Belah dimakan rupanya minum arak sama juga dengan yang di hotel. Di hotel, sepupu saya belajar tentang pendidikan. Dia belajar kat Johor Bahru. Dia kata payah. Hotel-hotel dia kata kebanyakannya bila mana tak tahulah ada tanah halal ke tak ada tanah halal dia buat macam mana. Tapi yang tak ada halal tu dia kata diorang ini ada seribuan dia buat. Ustaz Nur Syam dia beritahu. Dia kata bila pergi serupu dia kata yang tu yang diorang tak duduk tahu macam nak goreng cakul dia. Jadi dia cucuk. Nampak macam kicap. Bila dia buka so itulah wine. Bila dia soal asas, dia kata ini halal, tak ada benda najis. Wine tadi najis. Agak najis. Tapi dah tak najis sebab dah terbakar. Kau basuh tak? Wine. Basuh dulu, taruh wine. Lepas tu baru cakul dia. Special. Berut bulan puasa dekat hotel. So itulah wine. Kedai sini kan ada bawa macam tu kan. Jadi kita terima Allah. Berhati-hatilah dengan makanan. Sebenarnya dengan makna hijrah. Makhluk hijrah lagi kita daripada makanan yang haram. Ataupun Sayyidina Aisyah mengatakan kamu orang Islam, kita orang Islam kita sering melupakan satu ibadah yang cukup utama, iaitu namanya warak. Apa makna warak? Dalam dulu itu innal halal bayyinun wal haram bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Orang yang warak, yang haram dia memang tinggalkan. Dan di antara halal dan haram itu benda yang syubhat. Halal dan haram ni contohnya apa tu, ikat beri. Dulu kita makan beri kecil sampai dulu makan ikat beri. Jadi kita tengok ada babi jelaki dalam dulu. Bila jelaki beri kecil tengok halal pula. Jadi macam mana ni? Halal haram.
Nah, jadi orang yang warak bila mana dia tak dapat nak pastikan itu halal ke haram, maka dia jauhi. Nah, itulah orang yang warak. Sebenarnya berhijrah kita daripada makanan yang haram kepada makanan yang kita yakini makanan yang halal. Nah, aku lupa lihat wa astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.